Selamat datang ke program e-belajar Sains Tingkatan 3. Nama saya Cikgu Ko Guat Chu dari SMK Durian Tunggal, Daerah Alor Gajah, Negeri Melaka. Hari ini kita mempelajari bab 8, keradioaktifan. 8.3, sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Standard pembelajaran 8.3.3 menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. 8.3.4 membincang cara mengurus risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia. Pernahkah anda mengalami situasi begini? Ia dinamakan sindrom akut. Sindrom akut akibat pendedahan terhadap cahaya matahari yang berlebihan. Di dalam cahaya matahari terdapat sinaran ultraungu yang juga merupakan sinaran mengayon. Sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi dan buatan manusia. Semula jadi contoh sinaran kosmik, sinaran latar belakang. Buatan manusia contoh kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan, sinaran latar belakang. Didapati sinaran latar belakang muncul di bahagian semula jadi dan buatan manusia. Maka kita lihat slide yang seterusnya untuk menerangkan sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang merupakan sinaran mengayon yang wujud di persekitaran kita, terbahagi kepada sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Sisa radioaktif hasil daripada ujian nuklear atau kemalangan nuklear, manakala radioisotop untuk kegunaan perubatan. Sumber secara semula jadi daripada batuan, sesetengah batuan membebaskan gas radon yang radioaktif. Tumbuhan dan tanah. Bahan radioaktif daripada batuan di dalam kerak bumi diserap oleh tanah dan seterusnya dipindahkan ke tumbuhan dan persekitaran. Makanan seperti gelobak merah, kentang dan daging mengandungi unsur radioaktif secara semula jadi. Last, sinaran kosmik. Perhatikan gambar rajah sistem suria. Bumi berada di kedudukan nombor 3 dalam sistem suria. Sistem suria berada di dalam galaksi Bima Sakti. Sinaran kosmik atau sinaran kosmik galaktik merupakan sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Di luar sistem suria bermakna di luar, mungkin di sini, atau mungkin di sini. Galaksi lain, sini galaksi Bima Sakti, mungkin galaksi yang ni. Sinarannya boleh sampai ke sistem suria. Sinaran kosmik dapat dikesan dengan menggunakan teleskop Cherenkov yang terdapat di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat. Alat pemilang Geiger atau terapi radiation meter digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang. Unit SI adalah microsievert per hour. 1 microsievert per jam. Dos setara dinyatakan dalam unit millisievert. Alat pemilang Geiger menunjukkan bacaan 0.07 microsievert per jam di kawasan sekolah. Manakala di kebun bunga, bacaan menunjukkan 0.12.
Adakah kedua-dua kawasan tersebut selamat? Sila perhatikan jadual berikut. Aras dos sinaran latar belakang yang selamat, rujuk unit microsievert per jam. Kurang daripada 0.2 adalah selamat. Maka di kawasan sekolah 0.07 selamat. Di kebun bunga 0.12 masih kecil daripada 0.2, masih selamat. Kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Dos 1 sievert adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Lihat gambar rajah sebelah kiri. Sinaran ayon boleh mengubah DNA sel. Gambar rajah sebelah kanan, sel yang pertama adalah sel yang sihat. Apabila terkena sinaran mengayon, perubahan genetik berlaku. Sel yang sihat telah menjadi sel kanser. Sel kanser akan membahagi tanpa berhenti sehingga menjadi tumor terbentuk. Ini yang dikatakan sel kanser. Sinaran mengayon boleh memberi kesan terhadap sel biologi dalam badan manusia sekiranya terdedah dalam tempoh masa yang tertentu. Antaranya, kerosakan DNA dalam sel, seterusnya tisu dan organ badan. Kedua, menjejaskan pertumbuhan sel-sel dalam badan. Ketiga, meningkatkan risiko kanser. Mutasi genetik kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang mungkin cacat. Dedahan dos yang sangat tinggi boleh membawa kepada kematian. Rajah 8.1.1 ialah anggaran dos sinaran mengayon. Dos sinaran latar belakang dalam kehidupan harian kita setiap hari. Antara berikut yang manakah selamat untuk kita? Menonton TV atau komputer. Anggaran sinaran mengayon ialah 0.01 milisievert per jam. Bandingkan dengan aras dos sinaran latar belakang yang selamat, dapati dia 0. milisievert per jam. Maka kita tengok dot yang kedua, milisievert per jam. Adakah ia selamat atau tidak? Jawapannya, tidak selamat. Maka apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan penyerapan sinaran mengayon? Ya, jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara penonton dengan TV. Mengambil gambar foto sinar X. Anggaran 5.5 milisievert per ujian. Maka kita lihat dot kedua, milisievert. Adakah selamat? Jawapannya tidak. Jadi, tindakan yang boleh kita lakukan ialah pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Merokok. Anggaran sinaran radioaktif 55 milisievert sebatang. Maka kita tengok dot kedua juga 0.00002 milisievert per jam. Menghisap sebatang rokok kurang daripada sejam. Jadi selamat ke tak selamat? Jawapan, tak selamat. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan? 1. Berhenti merokok jika anda merokok. Kedua, jauh diri daripada orang yang merokok. Bangunan. Sinaran radioaktifnya adalah 1.5 milisievert setahun. Rujuk jadual
dot yang keempat. Adakah selamat? Jawapan? Selamat. Okey. Anggaran makanan, nasi, sinaran radioaktifnya adalah antara 0.1 hingga 0.5 milisievert setahun. Terlihat dot yang keempat. Adakah ia selamat? Ya, ia adalah selamat. Tetapi bukan semua makanan sinaran radioaktifnya antara angka ini. Ada juga makanan yang sinaran radioaktifnya tinggi. Maka tindakan yang boleh kita ambil, jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Sinaran latar belakang bagi kawasan alam sekitar antara 0.4 hingga 1.0 milisievert setahun. Rujuk jata, adakah ia selamat? Jawapannya selamat. Dot keempat dikurang daripada 1.752 milisievert setahun. Tetapi kita masih boleh mengurangkan kadar pengayonan ke dalam kulit kita. Caranya, gunakan alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti-ultra ungu, payung anti-ultra ungu dan sebagainya apabila kita keluar rumah pada waktu tengah hari. Okey, penerbangan. Sinaran kosmik 0.003 milisievert sejam. Adakah selamat? Jawapan? Tidak selamat. Jadi, pekerja dalam kapal terbang seperti kru-kru kapal terbang, pemandu kapal terbang, pramugari sentiasa menerima sinaran kosmik yang tinggi daripada orang-orang biasa. Jadi, cara untuk mengatasi masalah ni, tindakan yang boleh ambil, waktu berada di kapal terbang dihadkan untuk tempoh tertentu. Kawasan yang altitude tinggi seperti Cameron Highland, Genting Highland, kawasan yang tinggi, sinaran kosmik antara 0.3 hingga 0.5 milisievert setahun. Adakah selamat? Jawapan? Ya, selamat. Anggaran sinaran kosmik di angkasa lepas 0.35 milisievert setahun. Selamat ke tak selamat? Jawapan? Selamat. Bagaimana mengelakkan sindrom akut? Sindrom akut terjadi akibat pendedahan kepada cahaya matahari yang berlebihan. Untuk mengelakkan sindrom ini, kita lihat 3 aspek. Pertama, kita guna pelindung. Sama ada bahan atau peralatan yang sesuai untuk menghalang UV. Kedua, jauhkan diri daripada sinaran matahari yang terik. Ketiga, kurangkan masa pendedahan di bawah cahaya matahari terik. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, PPD Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, guru-guru Sains Negeri Melaka, penerbit buku teks Sains Tingkatan 3 dan semua yang terlibat dalam menjayakan e-belajar. Bye!